Tala umruhu wa hasuna amaluhu, itulah orang yang terbaik. Bagaimana pula manusia yang buruk ni pula? Man tala umruhu, orang yang panjang umur juga, tapi wasa'a amalu, amalannya buruk. Makin tuan ni, makin tua tuan, makin tak reti agama, makin tuan liar. Orang kita tak sedar diri ni, tua ni tuan apa ni? Kalau muda-mudi, tui kat muka dia kan? Tuan tu muda-mudi, tua, tui. Tak mudah kat muka dia. Tak sedar diri kau lagi kan? Memang kan orang dulu kata apa ni? Kau ni kubur, kata mari rumah, dah kata pergi dekat dengan kau je baru lahat. Siap kau ni baru lahat. Kawan pula dengar tuan-tuan, dia maki kawan. Siap kau tak ada kerja lain ke? Itu tak nak dapat kawan macam tu sedarkan kita. Alhamdulillah tuan-tuan, Alhamdulillah. Begitu juga sebaliknya tuan-tuan rahmati Allah SWT. Setiap waktu detik yang Allah bagi ini, kita ada tambahan-tambahan kebaikan yang kita buat. Sama sekali tuan-tuan ni jangan dipersia-siakan setiap detik yang Allah bagi dalam hidup kita ini. Selalu tuan-tuan ni, ada orang tuan-tuan ni tak pernah pun terfikir terlintas dia nak menambahkan amal salih. Yang ada benda buruk, maksiat, dia rasa seronok apa yang dibuat tu betul. Makin banyak tuan-tuan dia langgar perintah Allah, makin hidup dia rasa senang. Itu nama istidraj. Dan tak pernah tuan-tuan ni nak menunaikan kewajipan-kewajipan Allah Ta'ala yang lain. Oleh kerana itu tuan-tuan, saya nak sebut malam ini Sultan supaya kita nak berkongsi sama-sama. Tambahan setiap daripada sisa-sisa umur yang Allah bagi ini adalah perantara untuk kita ini menambahkan kebaikan. Tambahkan ibadat, ketaatan kita kepada Allah, maka terkurangkan kemaksiatan. Akhirnya tuan-tuan kita tinggalkan benda-benda lawak, benda-benda buruk dan jelek ini. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif, dia disebut, dia kata apa? Orang yang bertambah umur dan kebaikan pun bertambah, itulah di sebagai tuan-tuan ni barometer dia. Barometer ni apa sebut? Tuan-tuan, ukuran dia kan kayu pengukur keimanan seseorang. Kita tengok kalau tuan-tuan kita ni makin malas, makin tuan-tuan jauh masjid, ulama majlis ilmu tak datang, sesekali je tuan-tuan datang tengok masjid bila ada hari-hari kebesaran Islam, bila ada function tuan-tuan yang besar-besar, barulah tengok. Paling tua tuan-tuan ni, dia datang masjid sebab apa? Sebab nak berak, nak cuci. Lagi teruk tuan-tuan. Dah lah datang tuan, Allah bawa, dia tak sedar tuan-tuan. Dia tak pernah pergi tiba-tiba tuan-tuan, dia sakit perut, dia nak buang air kata, Allah fikirkan dia dorong dia pergi masjid. Dan Alhamdulillah dah tuan-tuan. Tapi kita ni rasa macam malu tak? Aku tak pernah pun nak mendambakan diri rumahnya. Tiba-tiba Allah ini bawa kaki aku ini, hati aku ini, pikiran aku ini untuk terfikirnya tandas dekat masjid. Maka orang tu dia akan datang ke insafan. Ya Allah, kan berdosanya aku, kan betapa aku ni jauh dengan kau. Habis selesai tuan-tuan, dia ambil wudu kan, dia masuk dalam masjid, selesai ke masjid, paling hebat tuan-tuan, dia duduk tafakur sekejap, dia taubat dan dia menangis tuan-tuan. Ini orang yang Allah telah letakkan barometer keimanan dia tuan-tuan. Kalau tak ada apa makna kan? Sebab tu Rasulullah mengajarkan kepada kita semua untuk sentiasa berdoa tuan-tuan, untuk jadikan hidup kita di dunia sebagai apa dia? Tuan-tuan ni, itulah ladang untuk kita tuan-tuan bercucuk tanam. Cari tuan-tuan amal salih sebanyak mana yang mungkin. Nabi ajar doa ni tuan-tuan, Allahumma ajal hayat ziyadatan fi kulli khair wal maut rahatan min kulli syarr. Ini Nabi ajar doa ni, Allahumma ja'al, ya Allah kau jadikanlah hayatan, kehidupan aku ini, umur aku ini, ziyadatan, bertambah, li bagi aku ini, fi kulli khairin, setiap kebaikan-kebaikan, wal mauta, dan kematian aku itu adalah rahatan, sebagai aku berehat, min kulli syarr, daripada segala keburukan. Orang dah mati tak ada buat jahat, masa hidup tu kau main jahat dia.
Dialah tuan ni perompak paling besar. Dialah tuan pemfitnah, pengaruh domba, berkamih hebat. Bila dia mati habis tuan. Habis. Boleh tuan dia dah mati, dia ngumpat orang lagi tak? Dia dah mati tuan dia pergi duk curi alur. Tak ada lagi tuan. Semua dah tak ada. Semuanya sudah kehilangan tuan. Bagi kita dah tak ada apa benda dah lagi. Dengan sebab itu tuan kita nak ukur kesempatan berapa minit lagi tuan kita nak tengok siapakah dia orang untung, orang rugi tuan. Di akhirat, dekat dunia tak kisahlah tuan. Ramai orang kiranya untung dekat dunia. Tuan, kita rugi dekat dunia tuan ni tak ada masalah. Paling besar kalau kita rugi dekat akhirat. Sampaikan Allah bersumpah, ayat tuan surah yang paling pendek, 3 ayat je. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. 3 ayat je. Allah kata demi masa. Masa yang aku bagi setiap detik nafas kita. Kata tuan satu ulama nama Tuan Fudail bin Iyad, nafas yang Allah bagi tu naik, itulah masa kita, itulah umur kita. Tuan, kalau kita tarik tuan, lepas tu tak turun, mati tuan, habis dah tak ada masa, tak ada umur kat kita lagi. Biar Allah kata innal insan, sesungguhnya manusia. Allah pertegaskan, Allah tuan menjelaskan, memang manusia ini lafi khusrin, berada sentiasa dalam kerugian. Allah dah letakkan perbuatan Allah Ta'ala itu, af'alullah, memang manusia itu dalam kerugian. Tapi kan ada ikhtiar. Af'alul ibad ada ikhtiar. Perbuatan malas tu tak memang Allah ciptakan. Perbuatan rajin memang Allah ciptakan. Tapi pilihan pada kita. Kita yang pilih tu tak nak rajin ke nak malas. Lalu 3 tu illa, ada istisna. Allah letakkan tu tak. Siapa dia? Orang yang tak rugi ni. Melainkan siapa dia? Ada sebutkan 4 golongan ni. Illa alladhi amanu, orang beriman. Yang kedua ialah orang yang beramal soleh. Saya nak sentuh 2 perkara nanti. Yang ketiga ni yang mengajak ke arah kebaikan ataupun kebenaran. Sungguh-sungguh nak ajak kebenaran kena buat sungguh-sungguh. Dan yang keempat tentang apa ni? Mengajak sesuatu itu dengan kesabaran. Tengok dalam surah ini Allah tekankan tentang betapa pentingnya masa yang Allah bagi kat kita. Masa ini tuan dimaksud itulah kehidupan kita lah. Yang kita hidup itulah masa yang Allah beri. Daripada tercelik mata tadi sampailah sekarang. Saat lagi tuan nak tidur. Maka saya tengah tinggal sebelum terlupa, kan apa ni pesan Nabi kepada kita ni tuan. Sebelum kita tuan nak tidur, 4 perkara ni kita buat. 4 perkara saya dah cakap lah selama tu, tapi kita ingat balik agama ni nasihat kan. Kalau kita ni lupa kan 4 perkara. Saya pernah sebut untuk rawat tu, agak-agak sampai ingat 4 perkara kita. Sebelum kita nak tidur tuan. Pertama, Nabi saran kita ini berwuduk tuan. Berwuduk. Jangan tidur tanpa ada wuduk. Dah ambil wuduk tuan, naik atas katil kan, isi kita langkah, awak ni saya batal wuduk, penat dah buat macam mana dah tuan. Yang penting kita dah ambil wuduk kan, kita naik atas katil tuan, suami isteri kita pun tuan datang peluk kita kan. Dia tak bagi, jangan peluk, saya ada wuduk, jangan peluk tuan. Datuk rumah peluk lagi kan, kalau peluk lagi okey, tak ada masalah. Baik tuan ni, pertama wuduk. Yang kedua tuan apa dia? Sebelum kita nak tidur tuan, doa. Apa saja doa yang Nabi ajar? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, tak kira. Doa tadi kita boleh baca Allahumma jma' bainana. Kan? Allahumma apa dia? Tak kisah apa doa tuan. Saya tak tahu doa apa ustaz. Apa yang tahu? Saya tahu doa satu je. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina. Baca tak ada masalah. Bukan doa makan. Tak kisah. Ya Allah, bekatkanlah atas kami apa yang kau dah rezeki, apa yang kau dah beri, pemberian kau ni. Umur aku, masa aku kan, keluarga aku, pekerjaan aku, rezeki yang kau bagi ni semua. Berkatkanlah ya Allah. Tak ada masalah. Tuan, kita jangan pandang remeh kan. Orang panggil kenduri tuan, Pak Imam tak datang. Tiba-tiba tuan dia nampak seorang ni janggut agak panjang kan.
Itu baca doa. Untuk menggigil tuan, orang tu punya tak beranikan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Memang betul ni doa minta kedarah ni. Itu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Tak apa tu. Jangan pandang lekeh. Itu doa tuan daripada ayat Al-Quran. Maksurat tuan lagi masyhur, tak ada masalah, no problem. Kan? Dia nak baca tuan dalam bahasa Arab sangat. Bahasa Melayu tuan tak tahu, kadang-kadang takut malu kan. Kadang-kadang baca bahasa Arab tak tahu pun makna tuan tak guna juga kan. Itu tuan doa. Yang ketiga tuan apa dia? Nabi kata apa? Baca Quran kalau nak tidur. Apa dia? Pelindung kita ni antara dalam kubur surah Al-Mulk. Kita baca setiap hari. Okey, alhamdulillah. Baik, Nabi kata apa? Kalau tak apa ni, kenapa tuan kita sibuk, kadang tak teringat, mungkin kita dah letih. Nabi kata apa? Setidak-tidaknya, sekurang-kurangnya bacalah 2 ayat yang terakhir daripada surah Al-Baqarah. Tuan, apa dia? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum. Ayat 286. Itu 2 ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Tu punya besar dia punya khasiat. Fadilah dia tuan. Kita baca ayat itu, Allah tuan ni minta malaikat doa ke sepanjang malam tuan untuk kita ni, malaikat rahmat. Allah akan jaga lindung kita daripada tuan keburukan dan mudarat tuan. Kan nak baca 30 ayat surah Al-Mulk panjang, bacalah tu. Okey, dah berapa dah 3. Ingat tambah apa tadi? Berwudu. Kedua, tuan apa? Baca doa. Ketiga, bacalah ayat Quran sekurang-kurangnya 2 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Yang keempat apa tuan Nabi ajar? Maafkanlah semua orang. Kita maafkan semua orang. Siapa yang kita pernah jumpa siang tadi kan, orang tu ada buat salah, dia marah kita, dan saya maafkanlah. Tanpa tuan kemaafan, kita maafkan tuan, wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang tu tak tahu kita maafkan dia, itu lebih baik. Kan itu lebih baik. Sebab tu tadi bila orang tu meninggal dunia, kita sangka baik kan mayat tu tadi. Si matinya orang yang baik kan. Mungkin sebelum tu dia dah maafkan semua orang tu. Jadi apa dia? Motivasi kat kita yang hidup, kita maafkan dia. Taklah aku tak rasa dia tu maafkan aku. Bagi mampus ada dah. Kan aku takkan maafkan dia. Ya Allah, hati apa ni tuan? Orang kata hati qaul. Hati qaul ni tuan ni payah. Ni jaga hati kita. Tak apa. Kan Nabi SAW tuan kita tengok. Bila sikit tu kita tengok contoh Nabi. Apa yang Nabi tuan orang tak berlaku atas Nabi. Nabi diejek, Nabi dimaki, Nabi dipulau, Nabi dipaling dengan batu, Nabi dilobor dengan najis. Tuan, apa lagi? Sampai tahap Nabi diancam untuk dibunuh tuan. Nabi balas tak? Tak ada tuan, sedikit pun tak. Allah Ustaz, itu Nabi. Kan? Habis tuan, Allah hantar Nabi itu untuk apa? Itu Nabi, dia kata. Allah hantar Nabi itu untuk kita ikut cara dia tuan. Tak dapat 100%, dapat sikit pun jadi. Sikit-sikit. Ini dia. Penting supaya kita tuan ni tak rugi. Jadi tak nak jadi orang yang berada hidup kita di akhirat besok tuan. Sebab tu saya kata tadi, ciri-ciri orang beruntung tu Allah sebut beriman. Kan beriman. Tuan disebut dengan beriman ni, macam mana kita beriman dengan Allah? Kan yakin, kita taat, tunduk, kita patuh. Beriman dengan Rasul macam tu juga tuan. So macam mana cara kita nak kenal Rasul supaya kita beriman tuan? Baik, banyak ulama susun. Salah satunya tuan ni minggu depan 9 hari bulan 12 hari Sabtu kuliah duha. Siapa ada kesempatan tuan boleh hadir ke madrasah. Sebab saya bawa tu sahabat saya sama-sama tuan yang
kami ni duk susunkan syarah hadis 40 Tuan Guru Ustaz Hazri Al-Bindami Al-Hashimi. Tuan kalau dengar kat Radio Aikin selalu keluar dekat TV Hijrah apa selalu tuan. Dia penulis kitab juga banyak kitab dia tulis. Jadi saya panggil dia jemput tuan ni untuk dia membahas dan membicarakan tentang apa dia? Al-usul ila ma'rifatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebut ada 6 cara tuan. Kalau 6 cara ni tuan ni kita tuan ikut, maka confirm 100% keimanan kita kepada Nabi dan Rasul. Tadi jadi kalau ada keinginan datang 9 hari bulan tuan, jangan risaulah. Habis tu kita bagi makan. Kitab ni pun tak tebal tuan ni. Ada lebih kurang lebih kat 100 muka surat lah. Tapi dia tuan tak daurah lah sampai setiap butir-butir tu kan. Supaya kita faham. Baik, yang kedua tanya amal salih disebut tadi, iaitu Allah mengasingkan tuan iman dengan amal salih. Kenapa? Sebab ada pun yang tak beramal salih, mereka juga termasuk orang yang rugi walaupun mereka beriman. Dia percaya pada Allah, percaya pada Nabi tuan, tapi dia tak buat benda baik, dia buat benda jahat. Rugi kan? Dengan iman saja tak cukup untuk kita tuan memenangi syurga Allah Subhanahu wa taala.